Lah ni kita dah kecek mengenai cara Rasulullah memakai cincin. Cincin Rasulullah kita mengaji dah. Pertama ada riwayat cincin Rasulullah ni daripada perak penuh. Tak ada batu mata. Rasulullah ni cincin dia ni penuh. Perak saja, tak ada batu mata macam lagu ni Fas. Ada riwayat kata Rasulullah ni ada cincin batu mata akik Yaman berwarna hitam Habasyiyah. Ada riwayat kata permata Habsyah, negara Habsyah lah, akik Habsyah. Jadi boleh berlaku kita nak pakai cincin hok ada batu mata boleh, hok tak ada batu mata pun boleh. Kalau hok tak ada batu mata pula Rasulullah buat cincin dia ini bentuk ada tulisan Muhammad bawah, Rasul tengah, Allah di atas. Pada zaman Rasulullah cincin ni tak boleh dibuat kerana dia merupakan cincin cok moho kerajaan. Jadi setiap kali Rasulullah nak hantar surat, Rasulullah akan cok guna cincin dia tu. Maka kalau orang buat supaya jadi keliru pula. Zaman Rasulullah haram buat cincin lagu tu. Selepas pada zaman Rasulullah hukum dia boleh, harus. Ada riwayat kata makruh. Ada riwayat kata makruh, ada riwayat kata harus. Lah ni ada orang buat cincin Muhammad Rasulullah. Tidak jadi keliru dah. Bukan cincin jadi cok moho dah. Maka ada ulama kata molek cincinnya ada batu mata molek. Kerana Muhammad Rasulullah ni sebab ada ulama kata makruh. Sebab ada ulama kata makruh. Molek ada batu mata lah. Lah ni bab ni sekarang cara Rasulullah pakai. Saat ni bab cincin Rasulullah lagu mana? Hak ni cara Rasulullah pakai cincin pula lagu mana? Jangan jadi tak ayah cincin penuh cincin tangan. Ada riwayat kata haram pakai cincin lebih daripada 1, 2, 3, 4 ni hukum dia haram. Kerana asalnya cincin ni perhiasan bagi perempuan. Maka haram kita mengikut pakaian dan hiasan cara perempuan pakai. Kecuali apabila Rasulullah pakai cincin maka jadi sunat pula pakai cincin kerana Rasulullah pakai. Apabila kita pakai tu atas tujuan ikut sunnah saja maka 1 sudah cukup. 1 sudah cukup. Kita ada 10 butir cincin tak ada masalah, tapi pakai tu kena pakai ya. Sebab ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram. Sama ada kita pakai kau ni sebelah, pakai kau ni sebelah kau ataupun pakai di setangan dua-dua butir cincin. Tak boleh nah. Cincin tunai lagi, cincin nikah lagi. Kena nikah pak penuh tangan jadi. Tak ada masalah dah pula Daripada Abdullah bin Ja'far, sesungguhnya Nabi SAW memakai cincin pada sebelah kanan. Kita sebut dah hadis ni umum. Rasulullah sebut pakai cincin sebelah kanan. Dia tak sebut jari mana, Maka dalam bab cincin secara umum lagu ni 3 tangan ni, 3 jari ni makruh pakai sebab ada larangan. Ibu jari telunjuk, jari hatu jangan pakai. Jadi baki lagi hok tak makruhnya dua jari. Jari manis dengan jari kelingking. Maka Rasulullah dalam riwayat ni kata Rasulullah pakai cincin sebelah kanan, maka boleh kita pakai sini, di jari manis. Macam biasa orang pakai jari manis. Tetapi ada riwayat lain lagi, hadis lain, bukan hadis ni lah. Hadis secara khusus lagi Rasulullah pakai pada jari kelingking. Pakai pula riwayat macam-macam. Riwayat kata Rasulullah pakai gini. Ada riwayat kata Rasulullah pakai mata sebelah tapak tangan, pakai lagu ni. Hak ni paling sahih sekali. Ada hadis juga sebelah kiri Rasulullah pakai cincin sebelah kiri. Tetapi mazhab Syafi'i kata sebab hadis ni kedua-duanya sahih. Mazhab Syafi'i ambil kata cincin ni benda mulia, maka kita gagahlah tarjih sebelah kanan lagi lebih afdal. Nak pakai sebelah kiri pun ada hadis sahih gitu. Mazhab Maliki pilih sebelah kiri. Jadi setengah ulama mazhab Maliki pilih dia pakai cincin sebelah kiri, gini. Atau mazhab Maliki, mazhab Syafi'i sebelah kanan. Jadi kalau kita tengok ulama pakai sebelah kiri, hak ni Maliki. Kalau hak sebelah kanan biasanya Syafi'i. Tu tanda-tanda dia nya nah. An Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu bi yaminih. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercincin ia pada sebelah kanan. Banyak riwayat sahabat menyatakan tengok Rasulullah pakai cincin sebelah kanan. Berarti Rasulullah bukan buat cincin hanya untuk cok surat saja. Rasulullah pakai cincin. Dan jadi sunnah kepada kita pakai cincin lebih-lebih lagi ketika nak semaya. Kita sebut dah nah.
Ayat Quran kata khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah semua perhiasan kamu ketika kamu hendak melakukan sembahyang. Berarti antara benda sunat kita nak sembahyang di samping pakai serban, pakai jubah, pakai syak, pakai cicing. Sunat kita lagu tu ketika nak sembahyang kita pakai semua bagi hok kita ada syak kau gapo dia serban kau hok klik Mekah pakai iga ikutlah iga tak sunat. Namun iga hok pakai atas kepala badui pakai atas harap. Kok kita pergi ke Mekah buat kelip benda lagu tu. Bukan benda sunnah Nabi pun. Ni sunnah badui panggil. Orang badui tak tahu mari kok mana. Kabar-kabar kita buat kelip buat semaya pula. Jadi tu imam pula. Ikut tu imam Mekah. Tu imam Mekah tu tak ikut sunnah Nabi. Nama. Kalau ikut sunnah Nabi dia akan pakai serban. Sebelum daripada Saudi kuasai tanah Mekah ni, maka orang dulu ulama semua pakai serban. Tetapi apabila dia kuasai Mekah, dia tak benar ke pakai serban. Pakai serban berarti menentai dia. Kena pakai cara pakai dia badui daripada mana? Ambil kain serban, lepas tu ambil tali lagu tu letak atas kepala. Iga dia panggil. Iqal. Iqal bahasa Arab panggil iqal. Iqal ni maknanya akal daripada ikatan. Asalnya tujuan besi ni, tali ni buat sekuk lutut uta. Tak siwi uta lari, uta ke duduk lagu tu dia sekuk maka uta dia tak lari. Kalau kita kat koci tekuk. Koci tekuk uta tak lari. Maka apabila dia nak cabut, apabila cabut nak pegang payah, nak pegang barang lagi maka dia letak atas kepala. Kita buat klik kata ikut sunnah. Ni barang ni bukan sunnah, sunnah ni serban. Jumpa. An Salti bin Abdullah qala kana Ibnu Abbas yatakhattamu fi yaminih wala ikhaluhu illa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminih. Daripada Salti bin Abdullah adalah Ibnu Abbas bercincin ia pada sebelah kanan. Sayyidina Abbas ni pakai cincin sebelah kanan. Dan ia berkata apabila orang tanya, maka dia jawabnya adalah Rasulullah memakai cincin pada sebelah kanan. Jadi tak sebut jari manis ke ataupun jari kelingking. Hak ni hadis umum. Berarti sunat juga pakai sini kerana hadis ni secara umum. Seperti serban juga riwayat hak umum kata Rasulullah memakai serban, tidak menyebut ekor. Ekor serban ni tak ada. Maka hukum dia pakai serban tak ada ekor ni sunnah juga sebab Rasulullah ada riwayat kata Rasulullah pakai serban saja tak sebut ekor. Ada riwayat Rasulullah pakai serban dan melepaskan ekor dia sebelah belakang. Ada riwayat kata sebelah kanan. Ada riwayat kata Rasulullah memakai serban dan mempunyai dua ekor. Dua ekor. Ekor sebelah bawah belakang so, sebelah atas so. Hok pendek so, hok panjang je. Jadi hok mana semua ada riwayat belakang. Jadi riwayat menyatakan Rasulullah pakai serban atau tidak menyebutkan ekor pun ada ulama kata boleh pakai serban tak ada ekor. Seperti ulama Mesir ni yang tak pakai ekor. Setengah-setengah ulama tu dia tak pakai serban. Sebelah Yaman pun kalau tok guru tua dia semua serban tak ada ekor belakang. Pakai serban pula lagu tu ya. An Ibnu Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa ja'ala fassuhu mimma yali kaffah. Wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah wa naha an yankusha ahadum alaihi wa huwa allazi saqata min mu'aikib fi bi'ri aris. Daripada Abdullah ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah menempuh ataupun membuat cincin daripada perak. Wa ja'ala fasuhu dan dia menjadikan permata ia mengiringi sebelah tapak tangan dia ni. Rasulullah pakai cincin daripada perak, batu permata sama dengan tapak tangan. Bukan pakai lagun ni maknanya. Pakai lagun ni Rasulullah. Tidak ada batu permata, perak belaka tertulis Muhammad wa naqasha dan dia ukir pada cincin dia Muhammad Rasulullah. Wa naha an yankusha dan Rasulullah mengalarang seseorang daripada seorang sahabat pun mengukir serupa cincin dia Muhammad Rasulullah kerana takut bimbang jadi terkeliru. Dan cincin itu jugalah yang jatuh daripada Mu'aikib, seorang sahabat nama Mu'aikib di dalam telaga Aris. Cincin tu kita sebut dah cerita minggu-minggu lepas masalah cerita cincin Rasulullah hak tertulis Muhammad Rasulullah. Cincin hak sekarang Muhammad Rasulullah diukis mula. Lepas pada jatuh tu
Maka Sayyidina Osman buat semula cicing, tiru semula serupa dengan rupa hak cicing-cicing dulu. Hak cicing asal tu jatuh dalam telaga Bi'ri Aris dan tidak dijumpai, tak dijumpai. Sehingga ke Sayyidina Osman menyuruh rakyat dia, tentera dia seduk Bi'ri Aris ni 3 hari 3 malam nak cari cicing tu, tak jumpa. Selepas daripada jatuh cicing tu, kerajaan Sayyidina Osman, kerajaan Islam ni bergolak. Lepas pada tu ramai orang macam-macam peristiwa, benda orang nak jatuh Sayyidina Osman. Sayyidina Osman mengetuh 12 tahun, 3 tahun amal, 6 tahun ke belakang itu jadi kecoh. An Ja'far bin Muhammad an abihi qala kana al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma yatakhattama fi yasarihima. Daripada Ja'far bin Muhammad, daripada ayahnya berkata, adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma memakai cincin pada sebelah kiri pula. Sebelah kiri. Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain pakai cincin sebelah kiri. Dan sahabat ni, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ni suka ikut hak datuk dia. Maka ada riwayat kata Rasulullah juga memakai pada sebelah kiri, kerana Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ni pakai sebelah kiri. An Anas bin Malik annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Daripada Sayyidina Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercincin ia pada sebelah kanan dia. An Ibnu Umar qala ittakhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min zahab fakana yalbasuhu fi yaminihi fattakhadha an-nasu khawatima min zahabin fatarahu sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasuhu abada fataraha an-nasu khawatimahum. Daripada Abdullah Ibnu Umar berkata, ya Rasulullah pernah dulu membuat cincin daripada emas. Rasulullah pakai cincin daripada emas. Dan Rasulullah buat cincin daripada emas dan Rasulullah pakai. Fattakhazan nas, maka manusia pun ikut Rasulullah selalu. Apabila Rasulullah start saja buat cincin daripada emas, maka sahabat-sahabat pakai buat cincin daripada emas. Apabila buat lagu tu, maka Rasulullah pun dapat wahyu kata haram cincin daripada emas, Rasulullah cabut dan Rasulullah buang pekung. Maka Rasulullah berkata, aku tidak akan memakai cincin itu selama-lamanya, cincin emas. Dan manusia pun memekung habis pekung cincin-cincin dia. Ada riwayat lain, seorang sahabat mari bertemu Rasulullah. Rasulullah tengok di tangan dia ada cincin emas. Maka Rasulullah kata, cuak mari cincin tu. Maka Rasulullah ayat ke dia, barang ni halal untuk perempuan kita, haram untuk lelaki kita. Halal untuk kita orang Islam di akhirat, di dunia layak untuk orang kafir. Rasulullah pun ambil pekung cincin dia. Ada riwayat kalau kau tu. Sahabat tu apabila Rasulullah pekung cincin, maka dia tak ambil dah cincin dia, sekalipun cincin tu boleh dipakai oleh isteri dia. Sahabat lain kata, ambil lah cincin tu, buat klik ke orang rumah. Dia kata, hamba malu dah, Rasulullah pekung dah cincin tu.